Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat kasihi semua, ada satu isu menarik hari ini, satu perkara menarik yang saya nak sampaikan kepada Anda berkaitan dengan status Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI hari ini dan juga berkenaan status Menteri Kewangan yang beliau pernah jawat semasa kerajaan pimpinan lama. Akhirnya terdapat satu artikel yang menyebutkan yang telah mengaitkan nama Tengku Zafrul dan juga nama bosnya yaitu Anwar Ibrahim pada hari ini sebagai Perdana Menteri. Isu ini mengejutkan, mendedahkan bahwa beberapa sebab kenapa Zafrul dan Anwar Ibrahim tidak sehaluan. Oke, saudara-saudara, dalam artikel ini juga mengatakan bahwa Tengku Zafrul boleh letak jawatan. Jadi saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share video ini supaya ramai yang tahu kewujudan channel ini dan tekan butang subscribe. Daripada satu artikel yang saya petik dari Malaysia Today dalam bahasa Inggris, namun saya akan translate dalam bahasa Malaysia. 3 incidents show a yawning disconnect between Zafrul and his boss Anwar. Jadi ini adalah 3 insiden. 3 insiden yang menunjukkan terputusnya hubungan antara Anwar Ibrahim dan juga Tengku Zafrul yang telah menyenaraikan beberapa siri kesilapan di mana Zafrul terlibat. Jika tidak secara langsung maka oleh persatuan. Ini adalah artikel yang saya petik, saya rasa ditulis oleh Tirumugam Mutusami. Tajuk artikel ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, tidak ada kaitan dengan hakikat bahwa Tengku Zafrul telah dimasukkan semula ke dalam kabinet kerajaan perpaduan melalui pintu belakang walaupun telah kalah dalam PRU 15. Jadi menurut artikel ini, sikap tidak tahu malu sebegitu sudah menjadi kebiasaan dalam politik Malaysia. Ia juga tiada kaitan dengan prestasi buruknya sebagai Menteri Kewangan, portfolio yang dipegangnya bawa 2 Perdana Menteri sebelum dilantik menjadi Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri oleh Anwar Ibrahim di bawah kerajaan semasa. Atau hakikat bahwa Zafrul baru-baru ini telah dilantik ke Majlis Tertinggi UMNO di mana dia menyatakan hasratnya untuk bersaing merebut tempat di semasa pemilihan parti akan datang. Jadi saudara-saudara, menurut artikel ini, Zafrul sepatutnya meletakkan jawatan kerana dia tidak sehaluan dengan Anwar. Oke, saudara-saudara, adakah Anda setuju dengan artikel ini bahwa menyatakan bahwa Tengku Zafrul dan Anwar Ibrahim tidak sehaluan? Jadi dalam artikel ini juga menyebut 3 kejadian untuk membuktikan perkara ini. Yang pertama, dakwaan penyelewengan dana yang diagihkan semasa pandemik di bawah pelbagai pakej rangsangan dan ekonomi dan bantuan. Anwar telah mendedahkan bahwa kira-kira RM300 juta telah diselewengkan. Sebagai Menteri Kewangan ketika itu, Zafrul adalah tokoh penting dalam isu ini. Dalam pada itu, mengapa Zafrul perlu menyebut sehari dalam kabinet semasa adalah cadangan pembentangan kertas putih mengenai perolehan vaksin COVID-19. Walaupun aspek perolehan tidak berada di bawah bidang kuasa beliau semasa zaman MOF beliau. Berbilion ringgit terlibat dalam proses yang melibatkan pengawasan kementerian. Jadi, bila kita lihat, Tengku Zafrul yang dilantik sebagai Menteri Kewangan, Menteri MITI hari ini, dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mendedahkan bahwa terdapat satu kecurigaan di dalam Menteri Kewangan, di dalam MOF pada pimpinan kerajaan yang lama di mana Tengku Zafrul adalah Menteri Kewangan pada ketika itu. Menurut Perdana Menteri, pembelian itu tidak dibuat mengikut prosedur termasuk tiada tanda tangan oleh peguam negara. Ini berkaitan dengan perolehan vaksin. Dan insiden yang ketiga,
skandal Jana Wibawa telah mengaitkan Zafrul. Berita harian telah melaporkan bahwa Zafrul adalah suspek dalam proyek pembangunan luar bandar di mana Rm5,7 bilion telah diagihkan. Program ini bermula semasa kerajaan dahulu di mana Zafrul menjadi Menteri Keuangan. Jadi saudara-saudara, menurut artikel ini, skandal Jana Wibawa yang telah mengaitkan Zafrul itu betul. Tapi laporan yang mengatakan bahwa Zafrul adalah suspek itu saya tidak berapa pasti lagi. Tapi saudara-saudara, akhirnya ini adalah beberapa 3 insiden yang boleh menyebabkan Zafrul meletakkan jawatan. Apalagi namanya naik semula hari ini setelah Tengku Zafrul namanya disebut-sebut berkaitan dengan isu Jana Wibawa. Dan pada akhirnya kita tahu SPRM akan memanggil juga Tengku Zafrul. Jadi saudara-saudara, menurut artikel ini yang saya ambil dari Malaysia Today yang bertajuk 3 Incident Show a Yawning Disconnect Between Zafrul and His Boss Anwar. The latter has listed down a series of lapses where Zafrul is implicated, if not directly, then by association. Cirumugam Mutusami. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, apa kabar Anda semua? Oke, saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ada satu pendedahan terkini yang saya nak sampaikan kepada Anda. Ada satu insiden yang mengejutkan berlaku di Parlimen hari ini. Dan saya rasa memang ramai yang tidak tahu. Dan saya membuat info ini supaya ramai juga yang tahu tentang ini. Sebab saya rasa akan ada kebaikan untuk Anda semua yang menonton video ini. Terdapat satu insiden yang mengejutkan berlaku di Parlimen hari ini. Satu insiden yang mengejutkan di mana seorang pembantu ahli Parlimen, pembantu MP, telah dihalau. Telah dihalau dari Parlimen disebabkan telah melanggar undang-undang Parlimen. Apakah undang-undang yang dilanggar? Mari kita teruskan. Tapi sebelum itu, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, subscribe, dan kalau boleh Anda nak share, dipersilakan. Menurut artikel dari Malaysia Kini, pembantu MP dihalau dari Parlimen kerana skirt terbelah. Seorang wanita dihalau keluar daripada bangunan Parlimen kerana memakai skirt paras lutut yang terbelah yang mendedahkan sebahagian paha. Pengamal media yang kebetulan berada di tempat yang sama, lobi Parlimen, mendapati seorang pegawai keselamatan Parlimen meminta wanita tersebut untuk berbuat demikian. Menurutnya, bawa dia keluar, arahnya dengan nada tegas kepada petugas di situ. Wanita tersebut kemudiannya akur dan beredar daripada situ. Pengawal berkenaan enggan mendedahkan namanya. Tapi dalam pada itu, media pada mulanya menyangka wanita itu ialah pembantu Kelvin Yee ataupun Pakatan Harapan Bandar Kuching. Bagaimanapun, Kelvin Yee dilaporkan berkata wanita itu bukan pembantunya, sebaliknya hanya seorang pelawat biasa. Tiada sebarang rakaman gambar wanita berkenaan dibuat kerana pergerakan petugas media yang terlihat di Parlimen. Berdasarkan etika pemakaian pelawat Parlimen, wanita yang berpakaian skirt perlu melepasi paras lutut. Panduan itu tidak dihuraikan lanjut, sama ada boleh mempunyai bahagian yang terbelah atau tidak. Jadi saudara-saudara, akhirnya ini yang berlaku di Parlimen hari ini. Dan bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh dewan. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini, tekan butang like, share, dan subscribe.